Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Malam ni sambungan kita muka surat 94. Kita baca minggu lepas tajuk berhubung dengan ta'rif al-akhbar ataupun ta'rif kepada hadis itu sendiri. Tajuk malam ni jenis-jenis khabar ataupun hadis dari sudut sandarannya ataupun dari sudut iktibarnya. Kalau dikira dari sudut, kalau hadis itu diangkat terus kepada Nabi, maka dikatakan apa dia hadis marfu' contohnya. Kalau sampai hadis itu kepada sahabat yang berkata, maka ia tidak dikatakan hadis yang marfu' tapi hadis yang mauquf. Baik, dari sudut orang yang disandarkan kepadanya, khabar terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang marfu', yang diangkat. Maksud diangkat di sini, lafaz hadis itu diangkat terus kepada Nabi. Maksud angkat ni diangkat, disampaikan terus kepada Nabi, disandarkan kepada baginda. Yang kedua mauquf. Mauquf terhenti. Maksud terhenti sampai setakat sahabat, bahawa sahabat ada berkata, tetapi apa yang sahabat sebut itu ada kaitan dengan apa yang telah Nabi sampaikan. Dan yang ketiga al-maqtu', yang terputus. Maksud terputus hanya sampai setakat tabi'in. Tabi'in masing-masing ada kedudukan yang tersendiri lah. Ini boleh lihat secara lebih lanjut dalam ilmu mustalah hadis ataupun ulumul hadis. Pembahagiannya sama juga dengan apa yang dibincangkan dalam ilmu usul. Khabar marfu' ialah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada secara zahir maupun secara hukum. Marfu' secara zahir ialah kata-kata Nabi, perbuatan dan perakuannya. Marfu' secara hukum ialah apa yang disandarkan kepada sunnahnya atau zamannya atau sebagainya, yang tidak terus kepada diri baginda. Ini yang kalau disandarkan kepada zaman dia, berlaku pada zamannya, dan sahabat menyebutnya sekian-sekian. Di antara yang termasuk dalam bahagian inilah kata-kata sahabat. Ada kata umirna au nuhina, kami diperintahkan atau kami dilarang. Sahabat memberi suatu berita yang disampaikan, katanya bahawa Nabi telah perintahkan kami, lalu umirna, kami diperintahkan, ataupun nuhina, kami dilarang. Maksudnya perintah dan larangan itu berlaku di zaman baginda, dan larangan perintah itu ada kaitan dengan Nabi itu sendirilah, sebab larangan perintah itu datang daripada dia. Ini seperti kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, umiran nas an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil haid. Orang ramai telah diperintahkan supaya menjadikan iaitu tawaf sebagai perbuatan terakhir mereka di sisi Kaabah. Maksudnya kalau kita pergi menunaikan umrah atau haji, setelah selesai semuanya kita nak balik dah, maka kita buat tawaf wida'. Ada sebut wida', ada sebut wada', bolehlah mana-mana, tapi membawa kepada tawaf yang selamat tinggal. Selamat tinggal. Diberi kelonggaran kepada wanita yang datang haid. Yang datang haid diberi kelonggaran. Di mana kata, begitu juga kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kami ini kaum wanita telah dilarang daripada mengeringi jenazah. Kaum wanita tidak dibenarkan untuk sama-sama mengusung jenazah ke tanah perkuburan.
tetapi tidak pula ditekankan larangan itu ke atas kami. Maknanya ditekankan sungguh-sungguh. Larangan itu ada tetapi tidak sampai kepada berat sangat. Jadi mungkin membawa kepada karahah yang bersifat tanzih. Sebab mungkin apa yang Ummu Atiyah sebut ni dia ada kaitan dengan hadis Nabi yang melarang kaum wanita mengziarahi kubur sekiranya perbuatan ziarah itu membawa kepada amalan-amalan jahiliah. Sebab biasa orang Arab ni kalau dia jiwa dia mudah tersentuh, mungkin dia akan menangis dengan kuat, mungkin dia akan membuat amalan-amalan jahiliah, menampar pipi, dia soyok baju sebagainya, dan itu tidak boleh lah. Itu tidak dibenarkan. Dan sabit dalam hadis Nabi, la'ana apa dia, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur, ataupun dalam lafaz lain zuwaratil kubur. Rasulullah melaknat wanita yang sering mengunjungi kubur. Tapi ada tafsiran khususlah di sisi ulama maksud kenapa larang itu begitu keras. Itu merujuk kepada wanita yang menjadikan kebiasaan ziarah kubur untuk dia buat kerja-kerja yang dilarang. Itu seperti dia tidak redha, dia marah, dia tidak boleh terima bahawa ahli keluarganya telah meninggal, telah mati. Sebab kalau ziarah kubur dengan cara tu bukan mengingatkan orang ziarah kepada mati, tetapi menambahkan sedih yang berterusan sehingga dia lupa bahawa yang pergi tidak akan hidup lagi di dunia kecuali setelah kiamat. Kalau dia mati nak hidup sekarang ni tak hidup dah, kena tunggu nanti berlakunya kiamat dah baru manusia akan hidup kembali. Yang kedua, khabar yang mauquf. Kalau hadis marfu' ni cukup banyak lah, dalam kitab-kitab hadis cukup banyak. Mauquf ni apa yang disandarkan kepada sahabat dan tidak membawa kepada hukum yang marfu'. Tetapi sebahagian hadis mauquf ada hukum marfu'. Sebahagian hadis mauquf ada yang mempunyai nilai hukumnya hukum yang marfu'. Tapi di sini khabar mauquf adalah hujah di sisi pendapat yang pendapat yang rajih atau pendapat yang lebih kuat, kecuali sekiranya khabar mauquf ini menyalahi nas atau pendapat sahabat yang lain. Kalau pendapat itu disebut oleh seorang sahabat bercanggah dengan nas yang lain ataupun bercanggah dengan pandangan majoriti sahabat, maka khabar yang mauquf itu tidak boleh dipeganglah, dikira lemah. Sekiranya menyalahi nas maka diutamakan nas, dan sekiranya menyalahi pendapat sahabat lain diutamakan mana yang rajih, yang kuat di antara kedua-duanya, mana yang lebih rajih ataupun yang lebih kuat. Sahabat ialah orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dunia juga dalam keadaan beriman. Mana yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini penulis tak nyatakan apa contoh bagi hadis yang mauquf. Hadis mauquf contohnya Umar Al-Khattab ketika sahabat Nabi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia menunaikan tawaf, dia berhenti untuk mengucup Hajarul Aswad. Lalu dia berkata, Umar berkata, jadi kata-kata dia itulah yang disebut hadis mauquf ni. Kata-kata Umar itulah yang dikatakan hadis mauquf. Tapi kalau Nabi yang berkata itu hadis marfu'. Umar kata, ya Hajar, wahai batu, maksudnya batu hitam itulah Hajarul Aswad tu. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan disebabkan aku pernah melihat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucup kamu, mencium kamu, maka sudah tentu aku tidak akan mengucupnya. Mana perbuatan yang aku buat ni kerana semata-mata nak ikut Nabi. Jadi secara Umar yang faham pun dia tidak akan kucup Hajar Aswad, melainkan dengan sebab dia kata dia pernah melihat Nabi buat.
Macam mana dengan orang sekarang yang pergi cium kubur, cium kubur, cium batu nisan, dengan sebab ada kata padahal tidak ada perbuatan tu daripada Nabi SAW, ataupun tidak ada mana sahabat yang lakukan. Jadi isu cium kaki saya pun bimbang juga, sebab biasa kita tengok cium kaki ni Hindu. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Tak cium. Mana orang ingin dia lagi lah. Dia tak boleh, dia menghormati seseorang lebih rendah daripada tahap rokok, dia lari dah. Betul. Kadang-kadang dalam budak-budak kan dia buat persembahan di sekolah, ada tetamu, sebelum mula persembahan dia pun tunduk. Tunduk tu siapa rokok macam orang Jepun. Betul kan? Orang Jepun kan, kalau dia hormat tetamu dia tunduk. Hak ni bukan tunduk, siapa rapat pada di kaki. Allahu Akbar. Tak tahulah nak cerita macam mana. Kemudian yang ketiga, khabar yang maktu' terputus, iaitu apa yang disandarkan kepada generasi tabi'in. Tabi'in ini maknanya selepas zaman sahabat lah, orang yang ikut sahabat tetapi tidak sempat dengan zaman Nabi, atau orang daripada generasi yang terkemudian. Tabi'in ialah orang yang berjumpa dengan sahabat dalam keadaan beriman, dan mereka meninggal dalam keadaan juga beriman. Jadi khabar ni ada 3 kategori itulah: khabar yang marfu', mauquf dan maqtu'. Yang paling tinggi sekali kedudukan yang marfu'. Tapi hadis yang marfu' sendiri pun perlu dilihat dari segi sahih ke tidak. Betul hadis tu sampai dari segi sanad sampai kepada Nabi, tapi di pertengahan tu, tabaqat tu, mungkin peringkat tabi'in, tapi mungkin ada perawi-perawi yang lemah hafalannya, orang yang siqah tapi lemah hafalannya, maka hadis itu jatuh kepada hadis hasan. Ataupun jadi ada perawi yang mudallis, tadlis, yang melakukan penipuan. Mudallis menyebabkan hadis itu tertolak, ataupun berlakunya inqita', munqati', terputus. Terputus tu dia ada pula pembahagian hadis mu'addal, hadis mu'allaq, terputus anak, maka dia jatuh kepada hadis yang dhaif, yang sangat lemah. Sebab kemungkinan ia tidak, hadis mungkin ada mana-mana pihak yang mereka kemungkinan sebab terputus, ataupun mana-mana perawi yang majhul, yang tidak dikenali, tak tahu siapa-siapa dia, maka ia tidak boleh dipegang. Jenis-jenis khabar hadis dari sudut rantaiannya, ataupun dari sudut, maksud rantaian di sini ramai atau sedikit yang meriwayatkannya. Hak tadi dari sudut siapa setara mana, siapa kepada Nabi ke, ataupun siapa sekat sahabat ke. Ni jenis ni khabar atau hadis dari sudut rantaiannya, dari sudut ramai atau sedikit yang meriwayatkannya. Dari sudut rantaian, khabar terbahagi kepada 2, iaitu khabar yang disebut mutawatir dan khabar yang ahad. Khabar mutawatir ialah apa yang diriwayatkan oleh jemaah yang banyak, di mana secara adatnya adalah mustahil mereka dikira bersepakat untuk menipu, dan kalau dikatakan mereka menggunakan perantaraan, adalah mustahil mereka bersepakat untuk menipu, dan mereka menggunakan perantaraan panca indera dalam periwayatan. Hadis mutawatir ni tak banyak, tidak banyak sangat. Sebab apabila dikatakan hadis itu mutawatir, maka secara otomatiknya ia hadis yang sahih. Kalau dikatakan mutawatir, hadis yang sahih. Adapun pembahagian hadis kepada sahih, hasan dan dhaif ini merujuk kepada hadis ahad. Hadis ahad ni hadis yang perawinya tidak ramai sangat. Tapi kalau hadis tu ramai sangat perawinya, sama ada peringkat sahabat ataupun peringkat tabi'in, maka ia terus kepada hadis mutawatir yang dianggap sahih. Khabar ahad adalah selain daripada mutawatir. Ahad ni dia terbahagi kepada 3 pula. Yang sahih, yang kuat, yang hasan, yang baik, ataupun yang
dhaif ataupun yang lemah. Jadi untuk mutawatir itu contoh yang diberikan seperti lafaz yang berbunyi man kadzaba alayya muta'ammidan. Sesiapa yang berdusta atau berbohong ke atasku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia bersedia dengan tempat duduknya dalam neraka. Ini orang-orang yang secara sengaja mengadakan pendustaan, termasuklah golongan yang membuat hadis palsu. Hadis palsu termasuklah orang yang menyebarkan hadis palsu padahal dia mengetahui kepalsuannya, kecuali dengan tujuan untuk memberitahu kepalsuan hadis. Dia beritahu hadis ini palsu, itu tak apalah. Tapi kalau dia sebarkan hadis palsu padahal dia tahu ianya palsu, maka dia juga turut berdosa walaupun niatnya baik. Dan setengah tu apa tak apa, niat kita baik. Dia kata walaupun hadis ni palsu, tapi dengan sebab hadis ni lah orang tak berani buat dosa ni. Dengan sebab hadis ni lah orang lain rajin buat amalan ni. Sebab hadis palsu ni banyak mari dalam bab at-targhib wa tarhib. At-targhib wa tarhib, galakkan beramal dan juga ancaman supaya meninggalkan dosa maksiat. Maka ada tokok tambah. Kita nak galakkan orang buat pahala, tapi dengan sebab tak kena cara, boleh dosa lain pula. Kita nak suruh orang tinggalkan dosa, tapi hak dapat kita pula boleh dosa lain. Sebab tu agama ni dia bukan saja lihat kepada matlamat, tapi lihat juga kepada formula dia tu. Formula. Kalau di sekolah subjek matematik, setengah soalan matematik dia bukan soalan itu nak jawapan saja, tapi dia nak jalan penyelesaian. Mana kalau cara jawapan soalan itu betul dia agak markah pula. Kan ada setengah soalan itu dia kena jawab dengan dijelaskan, pelajar kena buat macam mana ni, tu baik jawapan ni. Sama juga agama. Kalau semua matlamatnya nak kembali kepada Allah, tapi kalau cara tu tak kena, memang tak kena lah. Memang tak kena. Dia tidak boleh mereka jalan sendiri, mesti ikut jalan apa dia, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Dalam ayat keberapa tu? Ayat kedua surah Al-A'raf. Ittabi'u ma unzila ilaikum, ikutlah apa yang diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu. Maksudnya ikut Quran dan inilah sunnah Nabi lah. Wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan kamu ikuti yang selain daripadanya sebagai wali atau sebagai pembimbing kamu, amat sedikit yang mengambil peringatan. Baik, seterusnya khabar ahad. Khabar ahad ni ada 3. Yang sahih ataupun yang kuat, apa yang dibawa oleh periwayat yang adil dan sempurna kekuatan memorinya, maksud daya ingatannya. Maksud adil ni apa dia? Maksud adil ni seorang yang thiqah, yang boleh dipercayai dan dia tidak melakukan perkara yang merosakkan maruahnya, perkara yang boleh menjejaskan maruahnya sebagai seorang Muslim. Di sisi ulama hadis dia sangat teliti ni. Maksud adil thiqah ni. Ada dikhabarkan bahawa Imam Bukhari tidak terima riwayat hadis daripada seorang lelaki yang pernah menganiaya atau menipu kudanya. Kuda je, bukan manusia. Dia agak kuda, kemudian mungkin dia tipu, mungkin saya tak pasti, tak ingat cerita tu. Mungkin dia tipu dengan cara bawa makanan yang rupuk tu, rupuk tidak rupuk hijau, rupuk kering gitulah kita kata. Kalau sampai sekarang kan whisper mata hijau, lembu kami tak rupuk ni hijau makan. Rupanya kami lembu ditipu. Rupuk tu memang rupuk kering, tapi sebab pakai spek hijau ni, nampak hijau dia pun makan lah. Mungkin ceritanya lebih kayak gitulah, ataupun mungkin lain, tapi maksudnya dalam bab menipu. Lalu bila dia sedar orang ni, dia kata menipu, tak boleh terima, hadisnya tak diterima. Mana dia punya teliti lah, teliti sangat. Cuma jadi kalau dia kata kalau setara binatang pun dia sanggup tipu manusia, mungkin lebih kurang lah. Manusia pun dia akan tipu juga.
seorang yang kuat daya ingatannya dengan sanad yang bersambung. Bersambung maknanya tidak putus. Dia boleh beritahu, dia terima daripada guru dia, dan dia boleh beritahu gurunya ambil daripada siapa, dan guru kepada gurunya ambil daripada siapa, dan orang yang menjadi guru kepada orang yang menjadi guru bagi gurunya, dia kena ambil daripada siapa. Bak sanad ni memang dah payah lah. Dan suci dari sebarang percanggahan, maknanya tidak ada kecacatan yang merosakkan, tidak ada tanakut percanggahan dengan riwayat lain, dan tidak ada illah. Illah ni kecacatan yang berat sehingga merosakkan riwayat itu. Bila cukup syarat ni, maka hadis itu adalah hadis yang sahih. Nak dapat yang sahih ni bukan perkara yang mudah. Yang paling sahih adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Walaupun ulama berbeza pendapat, ada yang kata Sahih Muslim itu lebih tinggi kedudukan sahihnya pada Sahih Bukhari, ada yang mengatakan Sahih Bukhari lebih tinggi. Itu perbezaan di kalangan ulama. Adapun yang lain-lain itu bercampur lah, bercampur. Sahih pun ada, yang hasan pun ada, ataupun termasuklah kalau dalam Sahih apa dia, Ibnu Hibban, ataupun Sahih Ibnu Khuzaimah, ataupun kitab hadis Al-Mustadrak lil Hakim yang dikatakan Al-Mustadrak ala Sahihain, tapi masih ada yang tidak sahih. Sebab manhaj ulama tu berbeza. Kalau Bukhari ni dia lebih kepada tegas, tasyaddud, mutasyaddidin. Ada kalangan lain yang mutasahilin, agak bermudah-mudah dalam menilai perawi-perawi. Lalu hadis yang orang lain nilai tidak sahih, dia kata dah sahih berdasarkan keadaan perawi. Hadis yang hasan yang dibawa oleh periwayat atau perawi yang adil, cuma daya ingatannya ringan sedikit, kurang sikit. Daya ingatannya kurang sedikit, dan sanad juga bersambung, dan ianya suci ataupun bersih daripada sebarang percanggahan, dan tidak ada kecacatan yang merosakkan. Jadi beza antara sahih dengan hasan, beza dari sudut dipanggil dhabit. Dhabit daya ingatan. Daya ingatan yang kuat ni bukan perkara yang mudah. Ini suatu perkara yang Allah Ta'ala kurniakan. Bukan semua orang mampu memilikinya. Ada orang ngapa-ngapa dia ingat-ingat gitu je. Ada orang ingat sungguh-sungguh. Ada boleh ingat siapa nombor dan muka surat. Tu tak tahu dah macam mana. Tak? Payah tu nak ingat nombor tu, payah. Ada ingat siapa muka surat. Kalau dia hafal hadis tu, muka surat ke-4, sebut je muka surat ke-10, dia ingat hadis yang ke-berapa, tajuk apa. Sebut muka surat tu tahu dah hadis mana. Kita tak jumpa lah tempat kita, tapi negara Arab ada. Zakir Naik. Macam contoh Zakir Naik tu, memang tu tak tahu nak cerita lah tu. Memang luar biasa. Dia boleh ingat semua kitab-kitab, bukan saja kita kata ni hak kitab lain lah, kitab suci hak Hindu apa sebagainya, siap dengan ingat kitab apa, bab apa, jilid berapa, muka surat berapa. Hasan ni boleh naik taraf kepada sahih sekiranya rantaiannya banyak. Maksudnya sekiranya ada riwayat lain yang menyokong riwayat ni. Itu kita kena ngaji dah bahagian ilmu mustalah hadis tu, dipanggil hadis hasan. Hasan dengan sebab ada sokongan lain, dia naik kepada hasan li dzatih ataupun hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Kalau hasan li dzatih, dia hasan pada hadis tu sendiri. Ni hadis tu hadis hasan yang ada sokongan daripada riwayat lain, maka dia naik kepada sahih li ghairi. Dia sahih, tapi sahih bukan sebab pada hadis tu sendiri, tapi sebab ada sokongan daripada yang lain, sehingga boleh dinaikkan pangkatnya kepada sahih juga. Cuma tidak sekuat hak sahih hak pertama tadilah. Hak sahih li dzati, hak ni sahih dengan sebab li ghairi.
Hadis yang dhaif ialah yang tidak menepati syarat sahih ataupun hasan. Tidak memenuhi syarat. Dhaif ni boleh naik kepada taraf hasan sekiranya rantaiannya banyak, perawinya banyak dan dapat menguatkan satu sama lain. Maka dia naik kepada hasan li ghairihi, dia menjadi hadis yang baik kerana ada riwayat lain yang seumpama dengannya, mana dia ada sokongan. Sebab tu kalau kita jumpa satu hadis tu dikatakan dhaif, ya mungkin kita jumpa riwayat lain yang sedikit berbeza tapi sanad dia sahih, sanadnya sahih. Maka mungkin yang dhaif tu secara automatik dari segi maksud hadis tu boleh naik kepada hasan li ghairi. Daripada dhaif tu naik kepada hasan li ghairi, mana naik tinggi sikit. Jadi kesemua bahagian disebut ini adalah hujah kecuali hadis yang dhaif yang bukan boleh dibuat hujah. Akan tetapi boleh diriwayatkan khabar yang dhaif sebagai syawahid, ini sebagai suatu saksi yang menyokong riwayat tu, mana sebagai unsur penguat sahaja. Hadis yang berlainan rangkaian tetapi sahabatnya serupa dan sebagainya. Hadis yang dhaif ni gini dia kedudukan dia, ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama mengatakan kalau dalam bab yang melibatkan hukum hakam, halal haram, hukum fiqh, itu tidak boleh dipakai sama sekali hadis yang dhaif. Itu memang dah sepakat dah. Kecuali ada sebahagian ulama mengatakan boleh diguna pakai hadis yang dhaif dalam soal yang melibatkan fadailul a'mal dan juga at-targhib wa tarhib, tetapi dengan bersyarat. Hak syarat ni hak ramai terlepas pandang. Mereka cuba menggunakan hadis dhaif secara mutlak dengan mengabaikan syarat. Syarat itu yang pertama, sama ada hadis itu tidak menjadi terlalu dhaif. Alla yakuna al-hadithu dhaifan jiddan, tidak terlalu lemah. Yang kedua, hadis itu termasuk dalam perintah yang umum yang ada dah dalam hadis lain, ada dah. Kemudian yang ketiga, tidaklah beriktikad ketika beramal dengannya bahawa hadis itu sabit daripada Nabi. Nak beramal boleh, tetapi tidak iktikad. Maknanya hadis yang dhaif ni, kalau kita nak kata beramal tu jadi sunnah, tak juga. Nak kata jadi bid'ah, tak juga. Dia berada tengah-tengah. Sehinggalah ada bukti bahawa dia boleh berada pada mana kedudukan. Kedudukannya begitulah. Nak kena hukum sebagai sunnah pun tak boleh sebab dia tidak sabit. Tidak, kita nak amal cuma tidak boleh beriktikad dengannya bahawa ia sesuatu yang sabit daripada Nabi. Dan menarik lagi, syarat yang keempat ditambah oleh Al-Imam As-Sakhawi, bahawasanya hadis yang dhaif tidak boleh dimasyhurkan untuk diamalkan. Nak beramal boleh, jangan gegekok dia. Apa dia contoh dia? Hadis tentang semai sunat hajat, hadis dhaif tu, daripada Abdullah bin Abi Aufa dalam Sunan Ibnu Majah dan Sunan Tirmizi. Hadis yang dhaif. Kalau ikut syarat dia, kita nak buat boleh, tapi jangan gegek. Wah, kalau nak buat jemaah dah buat, rumah nak beranak sudah. Bagaimana dengan yang dibuat secara besar-besaran? Kestian majlis solat hajat perdana. Kita bukan kata tak boleh buat, tapi syarat yang disebut oleh ulama tu dah dilanggar. Dia kata tidak boleh dihebohkan, diwar-warkan untuk beramal dengannya. Sebab tu ulama yang mengambil sikap lebih ihtiyati, dia kerak-kak lah, dia kata tak usah buat, cukup dengan berdoa sahaja lepas sembahyang, tahiyatul masjid ke ataupun apa-apa solat sunat lah, tahajud ke apa, kita pun berdoa minta apa hajat kita, tak apa lah, cukup dah tu. Maka secara automatik solat tahiyat masjid itu dah dikira solat hajat dah tu. Tapi kita rasa tak puas hati lah, kita tak puas hati. Sebab tu setengah-setengah hari kita kata, kalau kita amal royak kata tak apa waksa kita, tak serius tak waksa kita buat dah, tapi nak buat ramai-ramai juga. Tu dia tak puas hati. Sebab kita biasa gitu. Bila kita dah biasa begitu, kita rasa tidak sempurna. Padahal benda tu dah dikira cukup dah.
okey dah, tak apa. Baik, bagaimana bentuk penyampaian al-ada'u? Hadis ni mempunyai bentuk pengambilan at-tahammul dan bentuk penyampaian al-ada'u. Cara kita ambil dan cara kita nak sampaikan. Cara ambil ialah pengambilan hadis dari orang lain. Al-ada' pula ialah kita sampaikan hadis kepada yang lain. Kita terima dan kita sampaikan. Biasanya dia dalam dua bentuk. Sebab apabila seseorang tu terima hadis, dia akan hafal, dia akan ingat, dia akan simpan dalam bentuk sama ada dipanggil dhabit kitabi ataupun dhabit sadri. Dia simpan dalam bentuk dia tulis, dia rekodkan, ataupun dia hafal dalam ingatan dia dengan hafalan yang sungguh-sungguh. Dengan hafalan yang sungguh-sungguh. Kalau baca bagaimana Imam Bukhari belajar hadis, dikatakan dia hafal bukan sahaja matannya, dia ingat siapa sanadnya. Bila ada seseorang mahu menguji dia, dia mari satu hadis, dia tukar sanad tu. Hak patut duduk nombor 3, sanad tu duduk nombor 2, hak nombor 2 duduk nombor 4. Imam Bukhari tahu, dia betul balik. Oh, dia kata betul, kamu hebat sungguh. Cuba tanya ustaz-ustaz kita berapa ramai yang ingat hadis sekali dengan sanad. Hamba tak ada, tak ingat. Benda paling payah kita mengaku, perkara yang paling payah nak ingat nama orang. Kalau rujuk dari kita asal, dia kata haddatsana akhbarana tu kita tak cara dah tu kita pentingnya an Abi Hurairah kan, an Aisyah dah. Lepas tu an Abi Sa'id Al-Khudri, an Anas bin Malik tu. Tu tak lengkap. Kalau kita asal, dia lengkap. Akhbarana haddatsana siapa? Sahabat pun sebut daripada Rasulullah. Tu pun lengkap. Tapi kita punya pengajar kita dia dah tahap setahun ni pun okey dah, tak apa dah tu. Daripada tu tak tahu langsung. Sebab ulama kita dah susun dah, kita pun walaupun tak baca keseluruhan dia punya sanad dia tu pun, bila hadis tu dah dari segi penilaian tu dah lengkap dah. Mana Imam Bukhari kata ni dan ni aku hanya kumpulkan hadis sahih, kita pun yakin dengan ilmu dia, dengan usaha dia. Jadi kita pun tak fikir nak hafal sanad tu. Apa pentingnya kita nak hafal matan, nak tahu kandungan lafaz hadis tu. Baik, antara bentuk penyampaian, bentuk kita nak sampaikan hadis, dia sebut di antara lafaz-lafaz yang digunakan seperti haddatsani. Haddatsani maknanya telah bercakap kepadaku, telah memberitahu kepadaku, iaitu bagi murid yang mendengar dari bacaan gurunya. Murid itu akan berkata haddatsani, telah menceritakan kepadaku. Siapa yang cerita? Dia sebutlah nama guru dia tu. Lepas tu, lepas nama guru dia tu pun dia kata pula haddatsani ataupun haddatsana, nama guru yang satu lagi. A ambil daripada guru dia B, B ambil daripada guru dia C, C ambil daripada D. Dia tak panjang, biasanya 4 je, 4, 5 siapa pada Nabi lain, siapa pada sahabat. Cuba tengok buka dalam Kutubus Sunan. Ataupun dia mari dengan lafaz akhbarani, telah memberitakan kepadaku, iaitu bagi murid yang mendengar dari bacaan gurunya atau murid yang memperdengarkan bacaan kepada gurunya. Dia mari dengan lafaz akhbarani, maknanya telah memberitakan kepadaku oleh guruku. Ataupun yang ketiga, akhbarani ijazatan, dia telah memberitakan kepadaku dalam bentuk memberi izin. Ijazah ni beri keizinan, beri izin. Ataupun katanya ajaza li, dia telah mengizinkan li, untukku. Untukku maknanya guru telah mengizinkan bagi murid yang meriwayatkan melalui apa yang diizinkan oleh gurunya, tanpa dibaca oleh mereka. Kalau guru tu dah yakin dengan ilmu yang telah dimiliki oleh muridnya, maka dia kata aku telah izinkan untuk kamu sampaikan kepada yang lain. Ijazah di sini ialah keizinan dari guru kepada muridnya untuk meriwayatkan daripadanya apa yang telah guru itu riwayatkan, walaupun tanpa melalui proses bacaan bersama. Itu bergantung kepada siqahnya guru kepada
murid tu. Kalau dia rasa murid tu dah benar-benar mantap ilmunya dan juga stabil ilmunya, maka dia boleh sampaikan kepada yang lain. Dan yang keempat, lafaz, dia menggunakan lafaz hadis an-anah. Ni lemah ni. An-anah ni an ni maknanya dari siapa? Daripada ni. Riwayat secara an ataupun an-anah ni adalah riwayat yang tidak kuat sebenarnya. Hukumnya ialah sanad itu bersambung. Syarat dia mesti bersama, kecuali sekiranya perawi dikenali dengan amalan tadlis. Tadlis ni suka melakukan penipuan dan menyembunyikan perawi lain dalam rantaian sanad. Tadlis ni kadang-kadang berlaku, dia panggil tadlis syuyukh. Tadlis syuyukh. Dia sebut, dia kata aku terima daripada si fulan, tapi bila ulama jarh wa ta'dil kaji, rupanya dia tak pernah bertemu orang ni pun. Sebab apa? Orang yang disebut tu duduk di tempat lain, dia duduk tempat lain, ataupun orang yang berkenaan sudah meninggal lama dah. Mungkin orang berkenaan meninggal 10 tahun sebelum dia ni lahir. Jadi macam mana dia kata aku terima daripada dia tu, sedangkan dia tak sempat hidup bersama, sebab semasa perawi ni lahir, guru yang dikatakan dia, yang diambil daripadanya dah mati dah. Itu tadlis syuyuh, penipuan dari sudut perawi yang dikira olehnya sebagai gurunya. Di sini hadisnya hanya akan dikira bersambung sekiranya dia menggunakan bentuk penyampaian yang jelas menunjukkan percakapan. Jadi hadis kalau mari dengan an ni biasanya tidak kuat. Tidak kuat, dia kena semak balik, banyak kali lagi kena semak. Sebab dia mari dengan sirah yang tidak kuat. Kalau dia mari dengan sirah tamrid yang lemah, contohnya dia kata ruwiya, diriwayatkan, siapa yang meriwayatkan, ataupun qila, dikatakan, siapa yang berkata. Itu tak kuat tu. Itu tak kuat, dia boleh persoal lagi. Kalau dikatakan ruya, diriwayatkan, okey, siapa ar-rawinya. Kalau dikatakan qila, nanti siapa yang qail, yang berkata. Dia nak tahu rawi dan qail. Dia tidak boleh mari dengan keadaan majhul sama-sama, ataupun tidak jelas. Ya, kalau kita sekadar ambil satu riwayat, adalah ustaz tu sebut. Ustaz mana? Betul ustaz tu. Ustaz tu, ustaz mana? Bila disebut tahu tak ingat dah. Tu memang tak boleh lah. Itu memang tak boleh lah. Kita memang nampak sangat kita punya penghujah itu longgar dan tidak kukuh. Jadi sebenarnya perbincangan tentang hadis dan perawinya dalam ilmu mustalah hadis boleh rujuk itu sangat luas. Cuma dia punya perbahasan dia sebahagian itu ada dalam ilmu usul. Apa yang dinyatakan di sini adalah sedikit sebanyak yang dikira agak mencukupi lah, dia kata, untuk madai. Cuma perbahasan ilmu usul ni gini, usul ni kalau rujuk asal dalam kitab Ar-Risalah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, memang usul sungguh-sungguh ambil daripada Quran dan hadis. Tapi setelah muncul ulama selepas tu, zaman terkemudian, mereka memasukkan perbahasan ilmu kalam dalam ilmu usul, sehingga dikatakan telah merosakkan perbahasan ilmu usul, sebab masuknya perbahasan ilmu kalam dalamnya. Jadi kita ngaji usul pun kena tengok juga usul tu setara mana, usul yang macam mana. Sebab tengok pada perbahasan tu. Sebab dia asal dia adalah usul tu merujuk kepada kaedah itu mari daripada Quran dan sunnah asal. Kalau lain-lain tu dia kait daripada dua tu lah. Wallahu a'lam. Habislah tajuk tu, insya-Allah minggu depan pula lah untuk al-ijma'. Kemudian kita kata orang ni dia atas riwayat hadis lah, tapi dia tak tahqiq hadis ni soal kita ragu-ragu dengan hadis tu. Hadis tu kita jangan-jangan dengar, contoh lon itu pakai atau bi hadis. Tapi kita tak tahqiq, kita nak rujuk mana pula ada dekat tahqiq daripada Bukhari atau Muslim itu dia ada nombor-nombor tadi, kita boleh rujuk lah. Kakak mana kita ni perasaan ragu-ragu tu
Kalau punya sikap. kita kena tawakuf lah, tawakuf. Kalau kita tak tahu, sebab yang hantar tu pun tak menyatakan rujukan, kita tawakuf sehingga kita bertanya kepada yang mungkin lebih tahu lah. Tapi sebaiknya orang yang hantar tadi dia kena lengkap. Dari segi hadis tu dia kena nyatakan rujukan tu. Sebab dia khawatiri dia menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Tu hak bimbangnya, sesuatu yang tidak benar, dan dia tidak sedar bahawa dia telah sebarkan perkara yang tidak benar, lalu orang lain timur, orang ingat ke betul, dia pun sebar juga pada orang lain. Itu jadi bahaya tu. Dia tidak cukup hadis ni, kalau ikut sebenarnya tak cukup dengan sekadar dia kata mafhum hadis Bukhari Muslim, dia kena sebut paling kurang pun nombor. Sebab sesungguh buku saya perhati kita baca dia ada sebut hadis riwayat Abu Daud nombor, bila kita rujuk asal tak ada. Tak ada tu kemungkinan duduk di bab lain, satu kemungkinan, ataupun kemungkinan dalam kitab lain. Banyak kemungkinan lah berlaku kesilapan dari segi masa dia tulis tu. Tapi sikap kita ialah kita kena tawakuf. Kalau kita dah tahu dah, tak apalah, tawakuf sehinggalah yakin bahawa kedudukannya boleh diterima ataupun tidak boleh diterima. Selagi kita tidak tahu ataupun kita mengambil sikap tawakuf, jangan sekali-kali disebarkan kepada orang lain. Kalau sebar dia tak tahu, patut orang terima tu sebar pula pada orang lain. Ada ahli masjid tu di atas message, dia kata dia tanya ambo, dia kata saya di atas ke dia, apabila anda terima mesej ni, pastikan anda sebarkan kepada orang lain. Gapo dia? Dia tulis dengan rumi lah, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ada 4-5 ayat di awal surah Yasin tu. Dia kata anda sebar kepada orang lain, insya-Allah anda akan dapati ada perubahan, anda diberi keselamatan dan dimurahkan rezeki. Dimurahkan rezeki, dia kata. Kita pun tanya, kata ambo tak pasti, tak tahulah bahawa ayat awal surah Yasin ni ada kelebihan gini, kita tak pastilah. Kita pun tak jumpa dalilnya gini-gini. Tapi cara orang tu atas mesej seperti dia memaksa penerima untuk sebarkan kepada orang lain. Kalau sekadar sebar untuk baca surah Yasin, kita kata tak ada masalah. Tapi kalau sebar dengan beriktikad ada kelebihan, yang kelebihan tu tak tahu asal-usul mari mana. Kelebihan tu tak tahu mana asal-usul, betul kata tidak. Jadi bermakna orang tu telah beramal dengan ayat tu atas tujuan yang lebih bersifat keduniaan. Sebab dia kata nak murah rezeki, nak selamat. Orang yang benar-benar ikhlas, dia akan amal mana-mana ayat walaupun tidak diketahui fadilahnya. Tu lebih kurang gitu lah. Lebih kurang sekat berantai lah. Masih benar tu. Ada tak seminggu kopi nak tu boleh siapa juga. Anak ada sahur dia sekali. Tak betul tu. Terlalu kotor, sosok. Nak siapa juga ada siapa buat aku ni. So yang ni. Tapi dia sudah terima aku. Wallahu a'lam. Amin. Ke 10